Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang mana Allah mengizinkan kita boleh belajar bersama pada kali ini lagi ya. Ya, alhamdulillah. Baik. Pada tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah awalan te. Awalan te apa maksudnya dan bagaimana cara gunanya? Okey, boleh kita belajar bersama dengan Cikgu Asma pada hisah ini ya. Okey, sebelum tu Cikgu cuba murajaah ilmiah kita dulu ya, yang mana kita dapat pada kelas 2 mutawasitah, iaitu awalan di sini termasuk dalam golongan imbuhan. Ingat tak yang mana dulu kita sudah menyanyi tentang imbuhan. Iaitu imbuhan semua terbahagi kepada 4. 1 awalan, 2 akhiran, 3 apitan, yang terakhir sisipan. Ingat tak kita dulu? Awalan, akhiran, apitan, sisipan. Awalan, akhiran, apitan, sisipan. Itu adalah imbuhan. Dan juga kita fokus kepada awalan. Awalan tu ada banyak tak? Iaitu berkesetema pedi. Berkesetema pedi. Ingat tak semua tu? Ada awalan ber, awalan me, awalan ke, awalan se, awalan te, awalan di, dan banyaklah. Nah, okey. Kalau gitu cikgu nak fokus kepada awalan te. Okey. Kalau gitu, jom kita belajar dengan Cikgu Asma ya. Ya, okey, seterusnya. Okey, kalau gitu cuba kita tengok di sini. Nah, awalan te di sini sebut kata definisi awalan te boleh digabungkan dengan kata dasar daripada kata kerja, kata nama dan kata adjektif. Okey. Sebut kata awalan te ni, dia nak masuk ada te depan ni. Te tu nanti cikgu hurailah. Te tu dia nak berubah jadi berapa perubahan. Dan dia nak gantung kepada kata kerja, kata nama dan kata adjektif. Ni adalah imbuhan penggunaan awalan te. Satu lagi cikgu nak bagi lihat kita. Okey. Di sini ni bentuk awalan te Okey. Ni bentuk awalan te, semua ada 3 bentuk. 1 2 3. Bentuk yang pertama iaitu te. Bentuk yang kedua iaitu ter. Bentuk yang ketiga iaitu tel. Nak jadi te ketika mana? Iaitu keterangan ni di sini hurai apabila bertemu dengan kata dan huruf pangkalnya huruf ar. Iaitu ni huruf pertama ni kata dasar ramai, rasa, rancang, rasuk. Ini adalah kata yang bermula dengan huruf a. Ramai ni gulungan dari kata adjektif. Rasa ni kata adjektif yang mana kita cikgu hurai tadi ni ya, iaitu kata adjektif. Okey, kata kerja. Okey, seterusnya tak apalah di situ. Kalau gitu dia ni keterangan dia sebut nak jadi te, nak pelerang jadi te, kena huruf pertamanya bermula dengan huruf a saja. Maka kita bubuh jadi te saja. Ni tengok contoh. Teramai, terasa. Okey. Kalau gitu kita tengok nombor 2 pula. Pelerang dia berubah jadi ter. Ketika mana ni? Tengok keterangan. Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf selain daripada huruf ar. Iaitu selain daripada huruf ar. Fokus di sini sikit tu warna merah tu. Selain daripada huruf ar. Kita tengok contoh. Sayang. Ada huruf a tak ni depannya? Huruf apa di sini? Huruf S kan? Senyum, huruf S kan? Bawa, huruf B. Angkat, huruf A. Ambil,
huruf A. Okey. Nah, sayang kata adjektif, kata sifat. Nah, bawa kata kerja. Nah, sebut tadi Nah, ikut awalan ter nak duduk terhadap 3 golongan tu Ambil kata kerja. Nah, okey, kalau gitu bukan huruf A di depan maka jadi ter. Okey, semua faham? Faham. Seterusnya ketiga, berubah jadi tel. Ini yang paling mudah sekali. Nah, ketika bertemu dengan kata yang bermula dengan anjur, iaitu mula dengan perkataan anjur, satu saja ni, mudah ya. Cikgu bagi satu saja. Dan kita ingat satu ni lah, ya, yang mudah sekali. Tengok contoh perkataan, iaitu telanjur. Sebab dia jadi tel ni. Di sini kata asalnya ancur. Kita pelengrang bubuh tel saja. Ini cara penggunaan. Cikgu harap pelajar semua faham. Faham ya? Okey, faham. Sebab ini adalah yang paling mudah sekali awalannya. Okey, seterusnya di sinilah cikgu contoh ayat. Nah, tengok contoh ayat. Ni penggunaan. Nah, ni contoh. Mari dengar cikgu persatu ya. Perbuatan yang tidak sengaja. Dia sebut ni, kalau ni contoh ayat ni, kalau ada awalan ter, maksud dia tu iaitu perbuatan yang tidak sengaja. Macam mana? Cuba kita mari lihat. Contohnya, Edwin menangis kerana terjatuh ke dalam longkang. Ini adalah Edwin. Edwin nama orang lah. Edwin menangis kerana terjatuh ke dalam longkang. Maka maksud terjatuh di sini, awalan terjatuh ni, iaitu maksudnya tidak sengaja. Okey. Nah, kita tak terbayang lagi ni kalau cikgu hurai tak habis, mungkin. Betul? Kalau begitu kita sila nombor 2. Memberikan maksud paling. Kalau ada ter ni maksudnya paling. Tapi pasti bubuh tak kalimah paling? Tak pasti ya. Tengok contoh ayat. Mary ialah pelajar yang terpandai di kelasnya. Cikgu rasanya dalam kelas Ini salah di sini ni. Mary ialah pelajar yang terpandai dalam kelasnya. Okey, iaitu Mary เป็นนักเรียนที่ฉลาดที่สุดเลย cikgu แปลจากในคำว่าที่สุดค่ะนักเรียน ก็คือคำนี้ไง ที่เติมคำว่า ter เนี่ย ter จะแปลความหมายว่า paling ที่แปลว่าที่สุดในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเจกูจำเป็นอีกไหมที่ต้องใช้คำว่าปาลิงมาใช้ในประโยคไม่จำเป็นแล้วเพียงแค่เราเติมคำว่าเติร์ดเท่านั้นในคำที่เราบ่งบอกคำนั้นว่าฉลาดyaitu pandai tak payah bubuh paling pandai tak payah kita bubuh terpandai. Nah, okey, seterusnya. Di sini yang seterus penggunaan kebolehan ataupun kesanggupan. ยอมรับความยอมรับ kebolehan ความสามารถ Contoh ayat. Adik tidak terangkat kotak yang berat itu. Adik tidak terangkat kotak yang berat itu. Okey, kotak ni sangat beratnya. Adik boleh angkat tak? Boleh angkat tak? Ni คือความสามารถของน้องใช่ไหมคะ แสดงว่าความสามารถของน้องก็คือไม่สามารถที่จะยกของหนักได้นะเพราะฉะนั้นคำนี้ที่มีคำว่า third เนี่ยจะหมายถึงว่าความสามารถนะคะni teman yang kita belajar di atas ni tidak sengaja. Boleh tak kalau kita nak balik maksud ni, adik tidak sengaja angkat kotak yang berat itu. น้องไม่ได้ตั้งใจที่จะยกของหนัก mungkin maksud begitu. Tak mungkin, tak boleh jadi. Kalau sini pula, kalau maksud kita ambil maksud paling main bubusi ni, adik paling angkat, yok tisut kotak yang berat. Apa maksudnya begitu? Memang salah. Okey, kalau gitu maksudnya kebolehan. Seterusnya yang terakhir, perbuatan yang sedia berlaku. Perbuatan yang sedia berlaku. Ini adalah perbuatan การกระทำที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วการกระทำyang sedia berlaku ที่เกิดขึ้นเป็นประจ
นะสถานการณ์ที่มันเป็นการกระทำที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอ่ะเนี่ยmaksud dia kalau bubuh awalan ter. Tengok contoh ayat. Gambar mereka sekeluarga tergantung di dinding rumah tamu. Gambar mereka sekeluarga tergantung di dinding ruang tamu. Hong rap kek, ruang tamu ni maknanya hong rap kek. Dinding ni semua dah faham maksud dinding kan? Okey, dia kata gambar รูปภาพของครอบครัวนั่นนะถูกแขวนไว้ mana kata berlaku lah di sini. Diganding lah, gantung. Mana kata awalan ter di sini maksudnya perbuatan yang sudah sedia untuk berlaku di situ. Nah, okey. Ni tapi cikgu kesimpulannya keluar 3 maksud saja. Nah, cikgu keluar 3 maksud saja. Okey, ini adalah 4 maksud. Ini satu lagi 3 maksud. Setengah laman web tu ada lagi 5 maksudnya. Nah, okey kalau begitu sekadar pelajar pada hari ni 4 dan 3 ni sajalah. Nah, satu paling, ada juga yang ke atas. Yang kedua dapat ataupun kebolehan, ada juga ke atas. Yang ketiga tidak sengaja, ada juga yang ke atas. Ni maksudnya kalau ada awalan ter, maksud tiga-tiga ni lah. Nah, kita mari tengok contoh perkataan. Kalau perkataan paling, contohnya tertinggi, terbaik. Keterangan คำขยายความของคำ tertinggi ni iaitu paling tinggi. Terbaik ni iaitu paling baik. Okey. Kalau cikgu nak bagi kerja, mungkin ada kerja macam ni juga. Cikgu bagi perkataan ni dalam ayat lah. Dan cikgu arahkan pelajar, suruhkan pelajar buat keterangan pada perkataan yang cikgu bergaris atau perkataan yang cikgu warna merah. Okey. Bahawasa perkataan itu apakah maksudnya di sini. Nah, maksudnya terbagi pada 3 dan setengahnya terbagi kepada 4. Maka pelajar jawab mengikut ni lah. Tak payah. Seterusnya nombor 2, dapat ataupun kebolehan.ความสามารถนะ ataupun ได้ dapat ni makna ได้ saya dapat duit ฉันได้รับเงินนะ saya dapat angkat barang itu ฉันได้ยกของนั้นได้นะ seperti contoh perkataan ni iaitu terkayuh, terdaki. Terkayuh kadang-kadang kita guna dengan perahu. Terkayuh perahu, terkayuh basikal. Terdaki kita guna dengan bukit, gunung ganang. Bukan naik bukit. Di sini daki bukit tapi bukan daki ditekak. Bukan daki ditekak, itu bukan maksud di sini. Terdaki maknanya pin kau. Pin ทือกkau gitu. Maksud keterangan di sini kalau terkayuh iaitu dapat dikayuh. Terdaki di sini iaitu dapat didaki. Tengok contoh ayat lah. Okey. Seterus yang ketiga iaitu tidak sengaja atau kita guna awalan me. Maksud cuba kita tengok contoh ayat perkataan seperti tergelek, terambil. Tergelek ni maksud tidak sengaja digelek atau menggelek. Terambil tidak sengaja diambil atau mengambil. Untungnya kalau kita terambil telefon orang lain tu sebab kita tidak sengaja, betul tak? Cikgu, saya terambil telefon guru. Boleh tak lagu tu? Boleh. Mungkin cikgu akan maafkan kalau kita tidak sengaja. Macam situasi macam mana tu? Cikgu mengajar dalam kelas 3 untuk asyik. Tiba-tiba cikgu letakkan telefon di atas meja pelajar di depan tu. Mungkin pelajar setelah habis esok, pelajar berdiri bangun nak masuk ke bilik lain. Mungkin pelajar tu terambil telefon cikgu bawa juga. Itu adalah keadaan yang tidak sengaja. Ini adalah contohnya. Okey, kalau gitu mari kita langsung lagi cuba tengok di sini. Dia kata contoh, kapal itu karam kerana terlanggar tungkul air batu yang besar. Seterusnya kapal dia terlanggar kerana dia terlanggar batu yang besar. Kapal laut lah.
Seterusnya kalau tengok contoh ini, iaitu contoh ni maksudnya tidak sengaja. Nah, tak sengaja. Seperti Kamal terbuka pintu pejabat pengetua sekolahnya yang karang tanpa disedarinya. Kamal ni dia buka pintu pejabat pengetua, dia buka pintu mudir ataupun dia buka pintu pokok sekolah yang garang, buka dengan kasar-kasar lah tanpa disedari. Dia tak sedar. Ini dia tak sengaja nah ni keadaan dia ni. Sebab dia ada terbuka ni makna dia tak sengaja. Yang seterus, keupayaan. Keupayaan maksud tulalah dengan dapat atau kebolehan. Bahasa Thai orang panggil faham sama. Cuba tengok ayat. Ayah terbaca, ni ada awalan ter. Ayah terbaca surat khabar yang tebal itu walaupun dia sudah lewat ke kerja. Ayah tu duduk orang panggil มีความสามารถที่อ่านหนังสือพิมพ์ได้นะ walaupun dia lewat dah kerja tapi dia pun dapat baca lagi. Makna kata upaya baca lagi, boleh baca lagi. Nah, okey, ni maksudnya keupayaan pada kalimah terbaca. Seterusnya, keadaan tersedia. Tadi jam dinding tak? Itu gambar di dinding tak? Sini kita tengok keadaan tersedia. Orang-orang itu sudah terpacak di sawah itu sejak 2 tahun lepas. Orang-orang itu sudah terpacak di sawah itu sejak 2 tahun lepas. Orang-orang ni apa maksud ni? Ni, apa maksud ni? Bukan manusia. Maksudnya hun, laika. Kata ganda, panggil orang-orang 2 kali sebut. Dia kata terpacak, makna kata dicocok di sawah untuk nak menanam lah pada 2 tahun lepas. Ini keadaan tersedia. เป็นการกระทำที่เป็นอาจินอยู่แล้ว Seterus keadaan paling. Dalam YouTube, dalam laman point cikgu ni ada 5 maksud. Iaitu keadaan paling. Seperti Raja Zamrud ialah raja yang teradil di negara Cakariwala. Negara apa tu? Cikgu pun tak tahu juga. Negara Cakariwala duduk kat mana? Cikgu sekadar tahu negara Thailand. Okey, seterus ini adalah Raja Zamrud, ialah orang yang paling adil, iaitu bubuh kalimah ter. Okey, ini adalah huraian cikgu ya. Maka seterusnya cikgu harap pelajar buat latihan langsung. Hak cikgu ingin tak ingin tu buat latihan. Nah, ingin tak ingin, kalau tak ingin pun pasti buat. Nah, okey, supaya apa? Supaya kita boleh cekkan minda kita, fikiran kita, kebolehan kita sampai ke takak mana apabila kita dengar huraian yang cikgu mengajar ni. Nah, okey, insya-Allah cikgu berdoa kita akan langsung buat boleh ya. Ni adalah latihan 1 hingga latihan 2. Latihan 1 ini tuliskan makna awalan ter dalam ayat-ayat di bawah. Nah, makna ni kita tak bacalah 1 sampai 10 ni. Apakah makna terpandai, terdaki, terbayar? Contohnya cikgu nak contoh. 1, Kamariah ialah pelajar yang terpandai dalam kelas itu. Dia kata Kamariahเป็นนักเรียนที่ฉลาดที่สุดในชั้นเรียน. Mana kata terpandai ini apa maksudnya? Ingat tak maksud? 1, paling. 2, dapat atau keupayaan atau kebolehan. 3, tidak sengaja. 4, keadaan yang telah sedia. Nah, okey, 4 ni sajalah cikgu suruh kita buat tu. 1, sekali lagi ya. 1, paling. 2, dapat atau kebolehan. 3, tidak sengaja. 4, keadaan yang sedia. Nah, okey. 4 makna ni. Pada sini terpandai, apakah maksudnya awalan ter? คำที่มีคำว่า ter เนี่ยหมายถึงอะไรในคำที่เขาระบุมาคือ ter pandai มีความหมายอะไรใน4ความหมายดังนั้นถ้านักเรียนทราบความหมายแล้วนักเรียนก็ตอบข้างๆนี้ก็ได้นะ tulis maksud makna ni iaitu terpandai ni maknanya paling pandai ke ataupun tidak sengaja pandai ke. Itu sebutlah. Nah, seterus sampai hingga ke 10. Nah, okey, 2. Cikgu nak baca secara cepat ya. 2.
Bukit yang tinggi itu terdaki juga akhirnya oleh mereka. Bukit yang terdaki itu terdaki juga akhirnya oleh mereka. 3. Yuran peperiksaan anaknya tak terbayar oleh Mak Munah. Yuran apa maksudnya? Cari dalam laman web nah. Yuran peperiksaan anaknya tak terbayar oleh Mak Munah. 4. Fauziah lah yang terakhir sampai di situ. Fauziah lah yang terakhir sampai di situ. 5. Anita terambil akan barang permainan adiknya. Anita terambil akan barang permainan adiknya. 6. Dia terlupa menyiapkan kerja rumahnya. Ia terlupa menyiapkan kerja rumahnya. 7. Encik Halim terpandang akan penjahat itu. Encik Halim terpandang akan penjahat itu. 8. Saya selalu teringat akan peristiwa yang mencuit hati itu. Saya selalu teringat akan peristiwa yang mencuit hati itu. Apa maksud peristiwa? Dalam madah tarikh kita pernah terjumpa. Nah, peristiwa iaitu hikam. Nah, ataupun tarikh sejarah lah. Yang seterus, meja yang berat itu tidak terangkat oleh Maryam. Meja yang berat itu tidak terangkat oleh Maryam. 10. Anila lah yang tertinggi di antara adik-beradiknya. Anila lah yang tertinggi di antara adik-beradiknya. Okey, sini latihan yang pertama. Seterus, latihan yang kedua. Pelajar bubuhlah awalan ter dekat depan ni. Nak jadi ter ke, nak jadi ter ke, atau nak jadi tel. Nah, ni cikgu bagi perkataan untuk pelajar isikan pada tempat kosong. Nah, tempat kosong semua ada 10, pelajar isi hak mana sesuai dengan ayat. Nah, kita ambil bubuh, kemudian kita bubuh ter lah. Seperti kalau misalnya Rakia terlambat di sini, pelajar tulislah terlambat. Misalan, Rakia terlambat apabila, ini contoh saja. Nah, Rakia terlambat apabila dia diumumkan sebagai pemenang. Oh, termasuk sesuai atau tidak ni? Cikgu tak tahu juga sekarang ini, cikgu bengong lagi ya. Maka pelajar tulislah sini nak jadi ter atau nak jadi tel atau nak jadi ter saja-saja pun pelajar ambil memahamilah ke atas yang cikgu hurai tadi. Okey. Ni ada semua 10. Cikgu tak payah baca ya. Oleh kerana pelajar pula belajar baca seterusnya. Nah, okey, hari ini adalah setakat ni tentang isi maklumat yang cikgu ingin menyampaikan kepada pelajar bahawa sehari ini pelajar akan dapat natijah yang baik ya. InsyaAllah cikgu berdoa sama-sama. Ya, setakat ini saja pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.